di kalangan kamu akan beberapa derajat. Yang hormati silakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, suruhnya Jawatan Kuasa Masjid Negeri, kemudian Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah guna serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada kali ini tuan-tuan. Kuliah saja dah banyak kali tangguh sebab perkara-perkara tak dapat dielakkan. Hari ni pun sebenarnya tak bersihat ni. 2-3 hari sebelum ni demam. Ni dah walaupun dah baik bila lah. Dan dah baik insya-Allah. Suara tu dah lain dah suara tu kan. Baik. Jadi pada petang ini kita lihat satu bab. Babun ma yattabi'ul mayyit ila qabri wa ba'dal mautih wa ma yabqa ma'ahu fih. Bab pada menyatakan apa-apa yang mengiringi mayat ke kubur. Bab pada menyatakan apa-apa yang mengiringi mayat ke kuburnya dan sesudah matinya, dan apa yang kekal bersertanya padanya. Wa ma yabqi ma'ahu fih. Baik, diriwayatkan daripada Imam Muslim yang tertimakan daripada Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattabi'ul mayyit salasun fayarji'u isnani wa yabqa wahid yatba'ahu ahluhu wa malahu wa amalahu fayarji'u ahluhu wa malahu wa yabqa amalahu. Yang bermaksud mengiringi mayat itu ada 3 perkara, maka kembalilah 2 dan kekallah 1. Mengiringi akan mayat tadi ketika dibawa ke kubur, iaitulah ahlinya, ahli keluarga dia, kemudian harta dia, wa amaluhu, dan juga amalannya. Fayarju ahluhu wa amaluhu, maka kembalilah akan ahli keluarganya dan juga kembalilah akan hartanya, dan kekallah tinggalnya amalannya. Ini satu hadis yang penting kepada kita, peringatan yang jelas kepada kita tentang apa yang mengiringi kita besok bila dibawa jenazah kita ke kubur. Walaupun dalam dunia ni banyak benda kita kasih, banyak benda kita sayang, kan? Kadang-kadang orang-orang, anak-anak kita sakit, kadang-kadang kita sanggup bergadai habis duit kan untuk kembalikan kesihatan anak-anak kita kalau mereka sakit. Tapi dalam bab kematian ini kan, yang kekal ialah amalan kita sahajalah. Walaupun yang lain tu kita kasih sayang dan sebagainya, dia tidak akan dapat membawa kita masuk ke dalam kubur, tuan-tuan. Kecualilah kalau anak nanti tidak ada amalan yang soleh, yang dia akan mendoakan kita insya-Allah. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Naim min hadis Qatadah an Anas bin Malik. Diriwayatkan daripada Abu Naim daripada hadis Qatadah daripada Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'u yajri ajraha li'abdin ba'dal mautih wa huwa fi qabri man alama ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw warasa nakhlan aw bana masjidan aw warisa mashafan aw taraka wadadan yastaghfir lahu ba'dal mautih. Hadis hazal hadisul gharib min hadis Qatadah, yang bermaksud 7 perkara yang mengalirlah pahalanya bagi mana-mana hamba sesudah daripada kematiannya. Dan 7 perkara ini akan mengalirlah pahalanya bagi mana-mana di kalangan hamba nanti
Masuklah kita lah, kita pun sebagai hamba Allah Ta'ala. Bila kita dah mati besok kan, maka tekallah 7 perkara tadi sebagai bekalan kita. Wahwa fi qabri, parahan dia berada dalam kuburnya. Yang pertama, man alama ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu. Barang siapa yang mengajarkan ilmu, benda-benda yang baiklah, kita kongsikan, kita sharekan dengan orang lain dan sebagainya, terutama sekali berkenaan bab agama kan, perkara-perkara dalam bab agama kan, bab masalah tauhid, masalah akidah, masalah hukum fiqh, masalah tasawuf, akhlak dan sebagainya. Jadi apa saja ilmu yang kita ajarkan pada orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, au ajra nahran, ataupun orang yang mengalirkan sungai. Orang yang mengalirkan sungai atau buat sungai lah, supaya sungai itu nanti dapatlah diairkan kepada tanaman, tanaman, ataupun untuk binatang-binatang ternakan untuk minum dan sebagainya, ataupun juga untuk keperluan manusia. Yang ketiga, au warasa nakhlan, ataupun orang yang menanam akan kurma gitu. Ataupun orang yang menanam kurma. Jadi kurma tadi kemungkinan besar digunakan untuk diberi makan pada orang lain ataupun disedekahkan kepada orang lain. Jadi selagi mana dia punya pokok kurma tadi masih lagi berbuah, maka sudah tentu akan mengalirlah pahala dia kalau kita bagi pada orang lain makanan. Kemudian au bana masjidan, ataupun orang yang membina akan masjid. Orang yang membina akan masjid, maksud di sini wakaf lah, mewakafkan harta kita, mewakafkan duit kita lah, kita sumbangkan kepada tabung masjid ataupun mana-mana komplek yang nak dibina untuk didirikan masjid, solat berjamaah dan sebagainya. Maka dia termasuk dalam kumpulan hadis ini. Kemudian warasa mashafan, ataupun orang yang mewariskan mashaf. Mewariskan mashaf, sama juga macam menginfakkan dana tadi untuk masjid, ataupun warisa mashafan, ataupun mewariskan mashaf kan, diwakafkan kepada orang lain supaya orang lain dapat membaca akan Quran tersebut. Kemudian au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, ataupun orang yang meninggalkan anak, yang mana anak tadi selalu meminta ampun kepadanya, baginya lah sesudah kematiannya tuan. Ini hadis ni merupakan hadis yang gharib. Dan hadis ni biasa jaranglah didengar di sini. Masa hadis gharib ni hadis yang jarang didengar. Kerana kebiasaan yang kita dengar ialah hadis yang pertama tadi. Mana yang mengiringi mayat itu ada 3, kembalinya 2, kekalnya 1. Sedangkan hadis yang kedua ni merupakan hadis gharib, hadis yang jarang didengar. Hadis yang gharib boleh menjadi hadis yang kuat kalau seandainya orang yang merawikan hadis itu merupakan orang yang siqah, orang yang kuat, dia punya hafalan dan sebagainya. Baik. Kemudian hadis ini Abu Abdullah Al-Azz Al-Ghara daripada Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman alamahu wa nasyarahu aw waladan salihah tarakahu aw mashafan warisahu aw masjidan binaan aw baitan li ibn sabil binaan aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi tilhaqahu ba'dal mautih. Yang bermaksud sesungguhnya setengah daripada perkara-perkara yang menghubungkan orang yang beriman sesudah daripada amalan tadi dan kebajikannya sesudah daripada kematiannya, iaitulah yang pertama ilmu. Yang pertama ilmu, yang mana ilmu tadi dia belajar ilmu tadi, dia dapat ilmu tadi wa nashri, kemudian dikembangkan pada orang lain. Yang kedua waladan soleh, yang kedua anak yang soleh yang ditinggalkan
kan? Kemudian anak tadi mendoakan dia. Kemudian yang ketiga, mushaf. Bukan sama macam hadis tadi, mushaf ataupun Quran yang diwariskan kepada orang lain, dan orang lain mengambil peluang untuk membaca, baca dan jadikan amalan dalam kehidupan mereka. Kemudian masjid dan binaan, dan masjid yang digunakan sebagai satu binaan yang digunakan orang untuk solat berjemaah, dan juga perkara-perkara lain lah yang bersangkutan dengan masjid. Au baitan li ibn sabil, ataupun rumah yang digunakan kemudahan untuk ibnu sabil. Rumah yang digunakan untuk kemudahan ibnu sabil. Mana ibnu sabil ni orang yang merantau, orang yang jalan jauh, kan? Jadi dia tak ada tempat lah yang dia nak duduk. Maknanya memang betul ibnu sabil lah. Sebab ada zaman sekarang ni orang yang mengaku ibnu sabil. Lepas tu dia mengaku hilang tu lah, hilang ini, hilang beg duit lah, hilang kunci kereta lah, macam-macam dia kata hilang. Okey. Tapi sebenarnya tak ada hilang pun. Dia pergi kat masjid tu minta simpati, meraih simpati. Pergi kat masjid sana kan minta raih simpati lagi. Pergilah masjid lain kan minta lagi simpati lagi. Tuan-tuan, kita tak bagi pun jadi bersalah pula. Betul tak? Okey. Jadi yang seterusnya tadi, baitan li ibn sabil, mana membina rumah untuk kegunaan ibn sabil, mana orang yang mengantau. Au nahran ajrahu, ataupun sungai, sungai yang dibuat, ada dibina kan, yang digali, tujuan untuk mengalirkan air untuk kemudahan orang ramai, binatang ternakan, sayur-sayuran dan sebagainya. Au sadaqatan akhrajahu min malihi, ataupun sedekah yang dikeluarkan akannya daripada hartanya ketika dia sehat, ataupun sedekah yang dikeluarkan daripada hartanya pada masa dia sehat, supaya dapat dihubungkan akan dia sesudah daripada kematiannya. Sebab banyak orang yang nak bersedekah waktu nak meninggal dunia. Waktu nak meninggal dunia barulah tu sibuk nak bersedekah. Aku nak sedekahkan duit aku ni dekat rumah anak yatim, kat masjid, rumah tua dan sebagainya. Dah semput dah nyawa-nyawa ikan, barulah nak bersedekah, tuan-tuan. Sebab bersedekah ni ialah sedekah yang kita hulurkan ketika kita masih dalam sihat, tuan-tuan. Nak tunggu kita betul-betul ada duit, memang bila ada duit tak tahu. Nak tunggu kita betul-betul kaya sampai bila kita kaya. Okey. Baik. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Hadbah, Ibrahim bin Hadbah, qala haddatsana Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka latasaddaqu an mayyitika bi sadaqatin wa yaj'u biha malakun minal malai bi athbaqi minan nar wa yaqulu ala ra'sil qabri wa yunadi ya sahibal qabri gharib ya sahibal qabri gharib ahlaka qad ahdu ilaika hazi hadiyah faqbilha. Diriwayatkan daripada Abu Hadbah, Ibrahim bin Hadbah, haddasana, telah bercerita kepada kami oleh Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka latasaddaqu an mayyitika, sesungguhnya engkau bersedekah, engkau bersedekah dengan satu sedekah, kan, di atas orang yang mati daripada engkau. Maka datanglah dengan sebab sedekah tadi satu malaikat daripada segala malaikat yang membawa talam daripada nur, yang membawa talam daripada nur. Talam tu, dalam talam tu ada cahaya, tuan-tuan. Baik. Fayaqulu ala ra'sil qabri, maka dia berkata pada atas penjuru kubur itu, bahagian kepala kubur lah. Fayaqulu ala ra'sil qabri fayunada, lalu dicir
Wahai penghuni kubur yang terpencil, luka qad hadu ilaika hadhil hadiah faqbilha. Ahli engkau, mana ahli keluarga engkau lah. Dia kata, ahli keluarga engkau mereka telah memberikan hadiah kepada engkau. Dengan sedekah tadi lah. Kan dia bersedekah tadi. Innaka latasaddaqu an maytika. Sungguh engkau kamu bersedekah kepada orang yang mati. Daripada ahli keluarga engkau tadi kan. Kemudian datanglah para malaikat tadi membawa akan talam. Talam yang dipenuhi dengan cahaya. Kemudian malaikat tadi pun berdirilah pada kepala kubur, kan? Kepala kubur menataslah belatas. Lalu malaikat tadi pun berkata kepada ahli kubur, ya sahibul qabri qabir, wahai penghuni kubur yang terpencil, ahli keluarga engkau telah memberikan hadiah kepada engkau akan ini hadiah, maka terimalah akan hadiah ni. Qala, maka berkata ia, bayadhulaha ilahi fi qabri, maka lalu dibawa akan talam tadi masuk ke dalam kubur dia. Dibawa akan talam tadi masuk ke dalam kubur. Wa yafsahu lahu fi madakhilihi, kemudian dilapangkan akan tempat tinggalnya penghuni kubur tadilah. Wa yunawwiru lahu fi, kemudian dibercahaya. Bercahayalah dalam kubur tu. Pertama dia dibawa lah talam penuh cahaya tu masuk kubur, kemudian kubur tadi diluaskan dalam kubur tadi, kemudian wa yunawwiru lahu, kemudian bercahaya-cahayalah dalam kubur tadi. Fayaqulu, maka dia berkata, jazakallahu ahli anni khairat jaza. Jazakallah, kan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepada ahli keluargaku akan sebaik-baik balasan. Dia kata, jazakallahu ahli anni khairat jaza. Semoga Allah Ta'ala membalas kepada ahli keluargaku akan sebaik-baik balasan. Qala, kemudian berkata ia, fayaqulu li jiranihi, kemudian tiba-tiba berkatalah jiran dia, jiran ahli kubur tadi lah. Berkatalah jiran zalikal qabri. Apa kata jiran dia? Dia kata, ana lam akhlifu li waladan, aku tidak meninggalkan seorang pun anak ketika aku masih hidup. Ana lam akhlufu li waladan wala ahadan, dan tidak aku meninggalkan seseorang pun yang dapat mengingati akan daku. Wala ahadan yazkuruni bi syai'in fahuwa mahmum, padahal si mayat tadi dalam keadaan sedih tu, dalam keadaan sedih, duka cita. Mahmum, kan, mahmum, mim ha mim wa mim, mahmum ni duka cita lah, sedih. Wal akhar yafrahu bisarakah, sedangkan penghuni di kubur yang lain semuanya ketawa, kan, penghuni lain tu semua ketawa, senyum, gelak-gelak. Sebab apa? Bisarakah, dengan sebab sedekah ahli keluarga masing-masing yang masih hidup di dalam dunia tu kan. So kalau kita nak ahli keluarga kita, mak ayah kita, kan, sesiapa sajalah ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia, so banyak-banyakkanlah sedekah, kerana sedekah itulah yang antaranya akan memberikan cahaya lah ke dalam kubur. Baik, kemudian waqala Bashar bin Ghalib, telah berkata oleh Bashar bin Ghalib, ra'aitu Rabi'atul Adawiyah, telah aku lihat akan Rabi'atul Adawiyah, wa huwa abidah, dia sini seorang abid. Rabi'atul Adawiyah ni dia seorang wali wanita, kan. Dia melihat Rabi'atul Adawiyah ni dalam mimpi dia kata. Ra'aitu Rabi'atul Adawiyah yakni al-abidah bil manam. Dan dia melihat akan Rabi'atul Adawiyah ni, di mana Rabi'atul Adawiyah ni dia seorang abid perempuan bil manam, dalam tidurlah. Wa kuntu kasiran du'a ilahi, dan aku selalu mendoakan dia, mendoakan Rabi'atul Adawiyah ni. Faqalat li, ketika aku bermimpi, maka berkatalah Rabi'atul Adawiyah kepadanya. Dia berjumpa Rabi'atul Adawiyah, maka Rabi'atul Adawiyah pun cakap pada dia, ya Bashar, dia kata, hadiyatuka ta'tina fi atbaqi min an-nar, dia kata,
Wahai ya Bashar, kata, hadiah engkau yang kau berikan padaku sekarang ni berada dalam talam daripada nur, talam daripada cahaya. Alaiha manadilul harain, dan di atas talam tu terdapatnya macam sutera lah, kain-kain sutera lah, dibalut dengan kain sutera, kan? Wahakaza ya Bashar, dan demikian juga wahai Bashar, dia kata, doa al-mu'minin al-ahya, doa orang yang beriman yang masih hidup, iza da'u li ikhwanihim al-mauta, apabila mereka itu berdoakan akan saudara mereka yang telah al-mauta, yang telah meninggal dunia, fastajibu lahum, maka lalu segera akan diperkenankan doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu, dan dikatakan, hazi hadiyatun fulan ilaika, ini merupakan hadiah si fulan kepada engkau. Hazi hadiyatun fulan ilaika wa qad taqaddama li hadzal bab ma fihi kifayatun walhamdulillah. Kan, ini merupakan hadiah si fulan yang ditujukan kepada engkau, mana kau ni orang sebati jelah yang telah meninggal dunia tadi. Dan sungguh terdahulu dah bab ini pada menyatakan tentang kifayah, begitu. Pada menyatakan tentang kifayah. Baik. Kemudian waqala Ismail bin Rafi', dan telah berkatalah Ismail bin Rafi', ma min zi rahim aw sala li zi rahimahu min rajulin atbahu zi rahim bi haji atkin aw sakatin. Tiada daripada yang mempunyai rahim, mana ahli keluarga, kemudian dia menyambungkan ahli keluarga tadi, lalu dia akan disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia lah, mana dipanjangkan akan umur dia lah, tentu. Bisa dah. Okey, insya-Allah cukuplah sekadar itu tuan-tuan, sedikit perbincangan, perkongsian kita pada petang ini. Sebab kita zuhur dah lewat kan. Zuhur dah lewat, jadi masa pun dah lebih dari pukul. InsyaAllah akan datang kita akan sambung. Wallahu a'lam bishawab.